nak meja ni ke belakang je. Dia bapak cikgu sini. Tak apa kot, penjarakan. Yang ikut ke belakang. Awak kena ke belakang lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah lepas asar ke? InsyaAllah. Tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Tanpa dirancang, subhanallah. Alhamdulillah. Ya Allah, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari yang barakah, bersama dengan turunnya hujan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Manfaat daripadamu ya Allah, di dunia dan juga di akhirat. Dan hari ini subhanallah kami menerima satu tetamu yang sangat istimewa, Ustazah Muzayyanah. Subhanallah. Ustazah Zai. Ya, sayangku. Kalau Ustazah seronok, saya 1000 kali seronok. Sangat gembira. Saya dah maklumkan pada staf ready, kita ada tetamu istimewa. Masya Allah. Masya Allah. Ustazah Muzayyanah datang bersama dengan Puan Jajah, Cik Izzati, Puan Yanti dan suaminya. Masya Allah. Hari ini jangan bimbang, ada orang kata, Ustazah kat mana tu, kan ada Kaabah belakang. Saya dah habis dah tempoh 7 hari. Hari ni dah pun maksud dah habis tempoh untuk kuarantin. Alhamdulillah dah bolehlah terbang kedua kan, insya-Allah. Dah lengkap dah semua dos PCR, kena 2 kali tu semua negatif, alhamdulillah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kami berada di galeri sebenarnya. Mungkin ada orang tak perasan, Ustazah kat mana tu, sebab background ni first time kita guna. Kita rasmikan background ni dengan Ustazah Zai. Subhanallah. Masya Allah. Dan saya nak jemput Ustazah Zai, mungkin ada nak kongsi apa-apa, nak cakap apa-apa. Subhanallah. Alhamdulillah. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul lah hujan turun dengan lebatnya. Allahumma sayyiban nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, subhanallah, al-fadilah sahabat, ukhti adinda kan, Ustazah Azma Harun, Masya Allah. Sebenarnya Ustazah daripada Jaulah Ilmu ke sebelah selatan, daripada hari Sabtu lepas bersiaran di TV Ahli Jirah hari itu, ke PD, kemudian ke JB, kemudian tadi berakhir kuliah di Melaka. Jadi merancang lama dah nak ke sini kan, ber-PM tepi, tapi tak pernah berkesempatan. So hari ni jumpa ke tidak dengan Ustazah Asma, konon-kononnya tak nak kacau lah, subhanallah, orang baru balik Mekah ni. Kemudian datang, alhamdulillah disambut dengan ikan siakap. Langkawi ke Senawang tak tahu. Masya Allah, tapi alhamdulillah dapat bertemu. Subhanallah, barakah orang balik Mekah. Terima kasih banyak-banyak. Daripada pukul 3 tadi di sini, rasa kaki tak nak balik, tak nak melangkah keluar lagi. Subhanallah. Terima kasih semua yang menonton. Alhamdulillah, yang berkirim salam daripada selatan tanah air telah saya sampaikan kepada Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah. Ustazah Zai, bila Ustazah Zai dah sampai, mungkin kita minta Ustazah bagi perkongsian sikit. Masya Allah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kenal ke sayang? Kenal ke? Masya Allah. Ya. Subhanallah, nanti kita jumpa. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Okey, Ustazah, saya bagi soalan lah ya. Janganlah. Jangan. Tak boleh jawab. Ini soalan SPM nanti. Okey. Tak, ini soalan umum. Sekarang Ustazah ada di sini. Encik suami pula di Mekah. Allah. Ni orang sedang merindukan suami, 2 minggu tak jumpa ni. Nak nangis ke? Sampai Ada dapat tisu air tak? Mekah ni. Dapat air Mekah. Okey, Ustazah duduk jauh dengan suami demi dakwah, demi perjuangan, demi urusan-urusan kerja-kerja Islam, subhanallah. InsyaAllah. Jadi apakah kekuatan Ustazah untuk mengharungi kan? Sebab Ustazah dengan suami nampak selalu berdua je. Pergi sana sini berdua, urus pizza berdua. InsyaAllah urus pizza. Macam-macam lah kan. Ya, alhamdulillah. Memang bukanlah, ada orang kan pejabat masing-masing, tapi rumah itulah pejabat dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustazah menguruskan ataupun bagi tip keluarga yang bahagia, InsyaAllah. dan kalau Ustazah boleh share, kalau itu tak menjadi sensitif bagi Ustazah, bagaimana Ustazah mengharungi sebuah rumah tangga yang Allah uji
masih belum dikurniakan rezeki anak. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey tak soalan saya ni? Okey sangat-sangat. Ustazah Muzainah nikah berapa tahun? 20 tahun, baru lepas anniversary yang ke-20. 12 Subhanallah. Rabiul Awal hari tu. Masya Allah. Sama lahir tarikh lahir Nabi. Ya, tarikh nikahnya 12 Rabiul Awal, sudah tahun yang ke-20. Tahun ke-20 dan Ustazah Muzainah seorang wanita yang hebat, tenang, sentiasa bahagia. Tetapi kita tahu ketenangan dan kebahagiaan itu datang daripada keteguhan, kehebatan, kemampuan menghadapi, mengurus ujian Allah. Jadi ramai mungkin dengan kita sekarang ni ada 2,000 lebih di kalangan kita ni yang juga diuji dengan ujian yang berbeza dalam rumah tangga. Dan sebahagiannya ujian yang berat bagi rumah tangga bila tidak dikurniakan rezeki anak. Jadi walaupun kita kata itu ujian dia, ujian aku lagi berat, ujian apapun sebenarnya kaedah penyelesaiannya hampir sama. Betul. Jadi kita nak serahkan kepada Ustazah. Masya Allah, sila. Ini kena bayar lebih ni. Boleh Ustazah. Nanti kita pilih lagi baju. Allahumma salli ala Muhammad. Gurau minta maaf sekejap ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, macam ni lah Ustazah Asma kan. Tu kadang-kadang memang nak jumpa dia, tapi bila dah jumpa tu kena paksa. Okay. Tapi Alhamdulillah orang yang biasa bercakap, insya-Allah Allah amanahkan macam kami ni pantang dapat mikrofon. So sahabat-sahabat yang teman, lambat lagi lah kot tutup galeri Ustazah Asma. Pukul 9 kot baru tutup. Masya Allah, minta maaf Ustazah bergurau. Cumanya hidup ini adalah pentas ujian. Semua kita pasti akan diuji, pelbagai bentuk, macam-macam bentuk ujian. Jadi bila kita tahu hidup ni pentas ujian, jangan pernah kita tidak berdamai dengan takdirnya Allah. Kan pilihlah untuk berdamai daripada berperang. Saya selalu sebut di mana-mana Ustazah Asma. Sebab kalau kita kata macam mana kita nak lari daripada ujian ni, Allah yang beri. Kan? Bumi mana kita nak pijak tanpa adanya perhatian Allah kepada kita. Subhanallah. Jadi kalau ditanya macam mana boleh hidup dengan tenang, berdua-duaan, bohonglah satu rumah tangga, tidak ada badai kan. Tapi insya-Allah baliklah kepada Allah. Dan sama ada menjawab atau tidak soalan Ustazah Asma, saya nak kongsi perjalanan daripada KL sampai ke Johor, kemudian patah balik ke KL pada malam ni masuk ke dalam rumah. Saya membawa nama-nama Ustazah Asma. Kalau ikutkan nak cemburu ni, tak datang jumpa ni. Insya-Allah. Tapi maksudnya mereka sebut kerana apa? Kakak ni, adik ni, makcik ni sebut-sebut ni sebab mereka istiqamah dalam majlis ilmu. Masya-Allah. So mereka istiqamah dalam majlis ilmu yang diuji dengan pelbagai. Hatta Ustazah berjalan ke selatan tanah air, tak sama sekali merasakan akulah guru, tapi akulah murid kepada semua yang bercerita, yang makan bersama, berkongsi, Masya Allah. Dan bila mereka balik kepada Allah, istiqamah dalam majlis ilmu, betul lah Ustazah, ada orang datang bagi nasihat. Betul lah Ustazah, kita boleh jumpa kaunselor kan, balik kampung menangis pada bahu ibu ayah kita. Tapi tak sama dengan kita ada banner kekuatan dalaman. Betul Ustazah. Masya Allah kan, mereka sangat seronok apabila kita dalam majlis-majlis ilmu bercakap. Tadi saya dah mengalirkan air mata dengan Ustazah Asma, betapa Masya Allah kita belajar daripada semua orang yang istiqamah dalam majlis ilmu. Kita malu dengan Allah, orang yang mendengar, beramal. Betul. Inilah mulianya kata Imam Syafi'i, dapat satu ilmu terus amal. Masya Allah. Kita takut menggunung ilmu, tapi satu ilmu pun kita belum amalkan. Ini paling kita takut. Jadi bila kita beramal dengan ilmu tu, apa pada ilmu yang kita tahu? Mesti kekal dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bila kita kuat dengan yang satu ni, datanglah ujian apa pun, sampai datangnya ujian paling besar. Apa itu? Sakaratul maut. Masya Allah. Sakaratul maut. Jadi itulah ujian yang paling besar. So jangan pernah sebut di lidah, Ustazah tak tahu ujian saya besar. Semua orang ada ujian, sayang-sayang sekalian. Jadi kalau Ustazah ditanya macam mana kekuatan berdua-duaan sampai sekarang, Nabi yang bagi tahu sama ada anak soleh-solehah, kemudian harta yang dijariahkan, ilmu yang dimanfaatkan, disebarluaskan. So tak semua manusia boleh hidup. Allah Maha Adil dengan ketiga-tiganya dan mati dengan ketiga-tiganya. Masya Allah. So mana yang Allah beri, fokus kat situ. Mana yang tak ada, kita nampak anak-anak Ustazah Asma dengan agenda untuk ummah dia. Saya dengar daripada pukul 3 petang tadi, bukan saja Ustazah Asma dan suami saya doakan, tapi semua anak-anaknya insya-Allah yang bakal mewarisi. Inilah legasi Ustazah Asma Harun yang bukan untuk anak-anaknya sahaja, tetapi masya-Allah untuk ummah. Jadi kalau Ustazah Zai nak buat semua ni,
siapa yang akan mewarisi? Allah dah takdirkan hidup kita macam ni. Jadi kita tiru daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pandanglah seluruh anak-anak Madinah tu seperti anak-anaknya Insya-Allah. Aisyah. Jadi anak-anak Ustazah Asma Harun saya kata mesti berjaya, mesti boleh. Sebab macam mana saya pandang Al-Fadilah Ustazah Hafizah guru kita, begitulah saya pandang adinda Ustazah Asma. Sebab ada pewaris-pewaris dia, insya-Allah. Okey, kita boleh mengharapkan staf yang ramai segala, tapi hubungan darah ni yang sentiasa tengok macam mana Umi dengan ayah dia buat kerja, insya-Allah. Okey, kita doakan sama-sama, insya-Allah. Jadi kita akan tenang bila tengok anaknya orang adalah anak kita. Adik-beradik orang lain adalah adik-beradik kita. Kejayaan orang kejayaan kita. Susahnya orang, jom kita pimpin tangan dia, insya-Allah, minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya, insya-Allah. Amin. Subhanallah. Sebab Ustazah tak puas. Saya rasa tu mukadimah kan. Tapi Ustazah Muzayyana ni penat. Sebab perjalanan musafir dari Johor, lepas tu singgah sini. Dan memang kita tahu Ustazah Muzayyana dalam keadaan situasi penat. Tapi last Ustazah ya. Last. Nanti kita tambah air. InsyaAllah. Subhanallah. Tahu Ustazah, memang Ustazah kata boleh Ustazah Asma nak buat sekejap. Lepas tu Ustazah, ni kan Ustazah nak kena bergerak balik. Boleh, petang dah lambat. Ustazah, apa pesanan Ustazah khusus buat wanita untuk jadi wanita solehah? Sebab wanita solehah tu kan macam umum, sampai ada ketika kita rasa aku ni dah solehah ke? Ciri-ciri wanita solehah apa? Kan kalau pekerja cemerlang, dia ada ciri-ciri pekerja cemerlang, lepas tu dapat anugerah. Dapat anugerah kita rasa okey, kita dah cemerlang. Tapi sebab anugerah wanita solehah, anugerah jadi bidadari syurga ni, kita tak akan dapat di dunia. Kita mungkin akan tahu bila kita dibangkitkan di mahsyar. Okey, jadi mungkin boleh share ciri-ciri usaha yang kita boleh buat untuk jadi wanita salihah. InsyaAllah. Last. Okay. InsyaAllah setiap hari saya percaya semuanya dah mendengar nasihat-nasihat mutiara ilmu daripada Al-Fadilah Ustazah Asma Harun. Tapi sama ada yang menonton pada hari ini setuju ataupun tidak, Ustazah nak kongsikan satu sahaja. Di mana, macam mana kita nak letakkan sebagai satu kayu ukur aku ni sudah solehah ke belum. Boleh tak Ustazah Asma tegur saya kalau saya salah? Saya nak sebut macam ni je. Wanita solehah adalah wanita yang paling kurang, bahkan habis hilang mati segala keluh kesahnya. Allahu Akbar. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada keluh kesah. Kerana apa? Ustazah, suami saya bla-bla, Ustazah, anak saya bla, Ustazah, pekerjaan saya, Ustazah, jiran saya, Ustazah, komuniti saya, Ustazah, penyakit saya. Tidak ada keluh kesahnya kerana tempat yang paling penuh dengan keluh kesah adalah neraka. So wanita solehah mengimpikan syurga. Wanita solehah tak bercita-cita lain, hanya nak masuk syurga, nak masuk syurga, nak masuk syurga. Maka wanita solehah ujiannya sangat besar. Suami ke, anak-anak ke, kerjaya, apa sahaja, ujian tetap ada walaupun berbeza. Hentikan keluh kesah. Sebab ya Allah, kalau ini yang Engkau beri kepada aku, kuatkan aku. Bantu aku ya Allah. Kan sebab kita nampak di syurga Allah segala puncak nikmat, istirahat daripada segala penat. So kenapa ada wanita soleh yang diuji dengan suami? Kalau kata Ustazah, suami saya panas baran, kata nak jadi wanita solehah, sebab tu Allah hadiahkan yang begitu. Ustazah, anak-anak saya degil, kata nak jadi wanita solehah, sebab tu Allah beri yang begitu. Kata nak jadi wanita solehah, ramai orang boleh gila perkahwinan tanpa zuriat, tapi yang tu Allah tak beri. Jangan ambil kerja Allah, nanti kita stres. Kita buat apa yang Allah beri. So berpenat-penat untuk itu tanpa berkeluh kesah, kita akan bernatijah syurganya Allah. Okay, wahai wanita solehah, fokus nak masuk syurga bukan dengan amal yang banyak, tapi dengan redha Allah. Allah sangat redha dengan orang yang terima kasih ya Allah, dengan sebab semua inilah maka aku belajar sabar. Maka aku terus senyum walaupun di dalam penuh dengan tangisan. Wallahu a'lam, insya-Allah. Allahu akbar. Sahabat-sahabat yang mungkin ada baru kenal Ustazah Muzayyana, sila follow FB Ustazah. Nama Ustazah, nama FB Ustazah Ustazah Muzayyana, insya-Allah. Ustazah Muzayyana. Kemudian sekarang Ustazah ada grup muslimat demi ummah kerana Allah. Tapi Ustazah kempen Ustazah Muzayyana tu sebab sepanjang PKP setiap hari kami fokus dengan kitab Latahzan. Jadi Ustazah ke selatan, Ustazah sangat sesuai dalam tempoh PKP ini. Ramai kan yang derita jiwanya, bukan saya yang menasihat tapi Dr. Aida Al-Qarni.
Jadi bila kita baca nasihat-nasihat dalam tu rasa macam terbuai, Masya Allah. lembut. Kita tak nampak lain dah Ustazah, sebab matlamat kita ni sama. Orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang hodoh, siapa saja cita-citanya nak masuk syurga. Syurga. Subhanallah. Ada dua perkataan ataupun dua ayat yang sangat powerful tadi Ustazah sebut. InsyaAllah. Yang pertama, Ustazah sebutkan tentang Masya Allah. Kejap. Saya sebut okey. Ujian yang paling besar adalah sakaratul maut. Jadi kalau kita sebut hari ini, ujian saya berat Ustazah, ujian saya gini-gini, ya Allah Ustazah, saya kalau diuji anak okey, tapi diuji suami. Kita selalu mengukur ujian dengan daya kita yang sangat lemah. Okey. Dan betul sangat Ustazah kata, kita sebenarnya tak bertemu dengan sebenar-benar ujian, iaitu sakaratul maut. Betul. Dan siapa yang menghadapi saat mati, semua ujian yang dah hadapi seluruh hidup semua jadi kecil. Yes. Dan ketika itu ramainya manusia menyesal, kenapa aku tak sabar dulu, kenapa aku tak ditahan, ini ujian yang jauh lebih besar. Subhanallah. Jadi jika kita nak kecilkan ujian kita sekarang, fikirkan sakaratul maut. Contoh saya lah kau Ustazah, kalau merajuk kat suami, bila saya fikir mati, tak jadi nak rajuk lama-lama. Maksudnya aku tak nak mati macam ni. Yes, Padahal betul. aku yang ada salah tadi, tapi dia paling sangat. syok Zazat. Ingat mati, hilang segala benci. Ingat mati. Tidak ada dengki-dengki. Subhanallah. Manusia yang memang susah sangat tu, macam mana nak masuk syurga kalau hati ada dengki? Macam mana nak masuk syurga kalau hati ada benci? Subhanallah. Sebab syurga tu di tempat berhimpunnya jiwa yang penuh kasih sayang. Subhanallah. Indahnya ayat tu. Kita ada lebih kurang 3,400 3,500 orang. Ayat ingat tagline Ustazah Muzayyanah, jika ingat mati hilang rasa benci, hilang iri hati, hilang dengki. Subhanallah. Itu ayat yang saya rasa sangat mendalam bila Ustazah sebut sebesar apa ujian tidak akan menyamai ujian sakaratul maut. Bahkan kita harus faham semua ujian yang Allah beri, lalu kita sabar, kita redha, memudahkan sakaratul maut. Betul. Itulah yang akan memudahkan sakaratul maut. Okey, kemudian yang kedua, perkataan daripada Ustazah Yanti, Puan Yanti, itu Puan Farah. Kalau Puan Yanti nak jumpa, dah jumpa dah? Subhanallah. Mana Puan Yanti? Oh, dia pergi solat. Dia Puan pergi solat. Farah, subhanallah. Kemudian yang kedua, muslimin-muslimat sekalian, kata-kata Ustazah Muzayyanah yang saya rasa jadi satu prinsip saya juga. Wanita solehah itu tidak ada keluh kesah. Bukan bermaksud kita ni macam tak berhak untuk sedih, tak berhak untuk rasa penat, tak berhak untuk menangis, tidak. Tetapi kita sangat mengawal lidah kita, gantikan keluh kesah dengan zikrullah. Okey, dan Ustazah Muzayyanah sebut sebab apa? Kerana yang tempat paling keluh kesah adalah neraka. Ui, memang sentap lah Ustazah ayat tu. Kita tak nak masuk neraka. So di sinilah pendaftarannya. Kita nak masuk syurga. So dalam syurga tu, Masya Allah, la tasma'u fiha laghiyah. Tak terdengar di dalamnya perkara-perkara lara. Antara perkara lara tu betul lah semua. Ustazah. Kenapa aku? Masya Allah. Maksudnya kita ni kita tak nak masuk ahli neraka, tapi perangai macam Nauzubillah. Tak nak sebut. Maksudnya sebab yang keluh kesah adalah ahli neraka. Ahli neraka dia bukan keluh kesah dalam neraka saja. Mereka adalah golongan yang banyak sangat keluh kesahnya di dunia. Kadang-kadang kita kata kita bukan mengeluh, kita mengeluhkan anak, tapi dalam waktu yang sama kita tanpa sedar kita sedang mengeluhkan ujian Allah. Kita sedang mengeluhkan pemberi ujian. Sebab anak perantaraan. Mustahil orang yang diuji tak ada perantaraan. Duduk. Kenapa tu? Tengah sabar. Sabar apa? Tak ada apa-apa, sabar saya saja. Tak ada. Mesti ada perantaraan. Anak. Kita memang keluhkan anak, mungkin keluhkan suami, mungkin keluhkan kerja, mungkin keluhkan ini. Tapi hakikat kita mengeluh ujian Allah dan ia ada kaitan dengan pemberi ujian. Ustazah, subhanallah, walaupun pengisian kita, perkongsian kita macam ringkas, tapi ia sangat padat. Saya percaya ia memberikan satu manfaat dan satu suntikan semangat pada kita. Lepas ni kan, kalau rasa nak mengeluh, bukan maksud kita ni nak lawan fitrah, tapi kita sedang membersihkan ataupun kembali kepada fitrah. Masya Allah. Ingat tak masa kita kecil,
Jatuh banyak mana bangun. Yes. Kan? Kena marah dekat mak, sedih-sedih, lepas tu happy balik. Fitrah itulah fitrah kita kan. Tak berdendam, masa kecil tak berdendam, tak betul. menyimpan. Bersangka baik dengan semua orang. Jadi kita nak kembali kepada fitrah, bukan lawan fitrah ya. Itulah fitrah hati orang yang beriman. Masya-Allah. Gantikan gantikan dengan zikrullah. Contoh, kita nak ngeluh, kita sebut Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi insya-Allah makin lama ujian yang selalu kita keluhkan, kita dah tak mengeluh lagi. Sebab Allah uruskan ujian ataupun hati kita semakin kuat. Alhamdulillah, terima kasih semua. Ini gambar ni bukan Kaabah betul, tapi memang saya minta dengan tim. Saya rasa minta masa dekat tanah suci ataupun sebelum lagi lah. Saya kata nak gambar Kaabah belakang, jadikan orang bila datang ada rasa rindu dan cinta pada Kaabah. InsyaAllah. InsyaAllah. Semuanya direzekikan Allah untuk sampai ke tanah suci Mekah. Kerana Ustazah Asma Harun baru balik. Yang orang kata susah tu rupanya selamat je pun sampai. Bahkan macam-macam tempat sampai. Masya Allah, macam-macam ilmu kongsi dengan kita. Jadi sebenarnya tak susah mana. Yang bila melihat angka-angka mencanak naik dan sebagainya, itulah perkara yang kita harus tempuh. Tetapi bila Allah kata rezeki, tak ada siapa yang mustahil untuk sampai ke sana. Maka terus doa, niat sungguh-sungguh untuk sampai ke Baitullahil Haram yang sebenar. Tapi kalau macam lambat lagi datang ke galeri Ustazah Asma Harun pun cukup lah, insya-Allah. Subhanallah, amin. Muslimin muslimat, terima kasih Ustazah Muzayana. Terima kasih semua yang hadir, lebih kurang dalam 4K sebab dia dah makin meningkat. Saya tahu mungkin ada yang masuk, tolong dengar daripada awal. Sangat rugi, banyak mutiara ilmu, mutiara motivasi, kata-kata hikmah yang Ustazah Muzayana kongsikan. Kita doakan, ya Allah, berilah kesembuhan. Allahumma yashfiki shifaan ajilan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada hamba-Mu Muzayana, ya Allah, kesembuhan yang sempurna, kekuatan tubuh badan, perlindungan daripada segala mara bahaya dan musibah. Berikanlah kekuatan dan keteguhan kepada jiwanya. Berilah kasih sayang daripada-Mu, ya Allah, kepada beliau, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, kepada suaminya, sampai ke syurga, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kejayaan, sukses fid dunia wal akhirah atas segala apa cita-cita yang ada dalam mindanya, dalam hatinya Ustazah Asma Harun, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ustazah Muzayana juga kurang sihat, bukan nak kata sakit ke apa, tapi diuji dengan, boleh sebut ke? Dengan sleep disc. Dia risau saya naik tangga banyak. Ikut Ustazah Asma yang kecil. Ustazah ni kata, Ustazah boleh ke naik tangga? Sebenarnya okey, insya-Allah. Saya sihat alhamdulillah, cuma tak boleh lah nak lasak-lasak macam orang muda, okey. Jadi kalau lasak sangat takut sleep disc menyerang. Itu saja. Itulah, tapi Ustazah sangat kuat dan sungguh. Ustazah, saya rasa saya tak pernah tengok Ustazah mengeluh. Sebab kami ada dalam satu grup, Ustazah selalu positif. Ujian masalah kadang-kadang Ustazah kena disorong dengan kursi roda, tapi kalimah yang keluar alhamdulillah. Tak pernah mengeluh. Sebab tu Ustazah berani sebut ayat tu tadi. Saya tak pernah, maksudnya itu satu perkataan yang berat kita nak sebut, wanita soleh, wanita yang tidak mengeluh. Sebab saya masih lagi berperang dengan hawa nafsu yang mudah mengeluh, Ustazah. Kita berjuang, insya-Allah. Saya pun selalu mengeluh, kita berjuang. Seperti wanita Palestin. Masya-Allah. InsyaAllah kita berkumpul kembali di jannah. Di sini kita bersatu di syurga Allah. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya serah pada tim bawa pusing galeri sikit. Mungkin siapa wakil galeri cerita sikit. Boleh ya tuan-puan sekian, round sikit galeri Ustazah Asma. Memang kena datang, insya-Allah. Datang, kamu boleh gerak. Lepas tu ada seorang yang macam bercerita lah. Terima kasih semua, insya-Allah. Okey. Gitu. Ustazah rasa kamu cek balik, tak apa kamu gerak. Ada lagi tu. Okey. Ada. Mungkin Kira boleh cerita sikit. Maksudnya ni apa dan ini
saya nak Ustazah minta izin. Ini di antara produk yang baru mesin sini. Cantik sangat-sangat. Saya order, saya sendiri pilih kain. Ini adalah Moskrik ke Komo? Moskrik Korea yang sangat berkualiti, boleh tengok. Dan saya memang minta labuh. Nampak tak kelabuhan dia? Nampak tak kelabuhan dia? Masya Allah. Ada tengok, mari kita tengok pilihan. Pilihan corak. Saya pilih corak-corak yang abstrak. Boleh tengok. Dan yang penting kadang-kadang baju ni bentuk yang macam ni kan. Cabarannya adalah tengok hitam ni cantik lah. Sekejap ya. Cabarannya adalah biasanya dia ngam-ngam dekat lutut ataupun singkat. Tapi yang ni boleh nampak tak kelabuhan. Saya memang minta labuh dan kain dia anda boleh rasa kualiti dia Moskrik. Kita tahu antara Komo dengan Moskrik, mahal Moskrik. Mahal yang agak jauh. Kemudian dia ada daripada China, ada tapi ini yang Korea. Jadi berkualiti tinggi. Okey, subhanallah. Webinar. Okey. Jadi ini juga mini jubah contoh ya. Ini pun yang baru siap. Boleh tengok kain yang sangat sedap. Ini muslimat ni kan. Lepas tu ada poket. Ini kita buat siap-siap buka bagi wanita-wanita yang lasak, banyak bergerak. Lepas tu ada kalau nak buat, tapi kami buat dengan kain. Tapi kalau nak buat dengan seluar pun boleh. Ni tengok pilihan warna. Yang ni masih lagi ada dalam proses yang tengah dibuat juga. Okey. Jadi jubah-jubah ada jubah yang baru siap, tapi saya nak bawa ke sini kejap. Boleh ya sekejap? Webinar cara bijak Rasul mendidik keluarga. InsyaAllah akan dijalankan pada hari Sabtu ini. Kalau siapa yang macam dah tak sempat, dia kata balik kampung ke, ada urusan apa ke, anda boleh daftar sahaja, boleh tengok bila-bila masa. Sebab sekali anda dimasukkan dalam grup ni tak akan ditutup. Jadi boleh tengok je tahun depan ke, bulan depan ke. Seminar cara bijak Rasul mendidik keluarga, kita akan 3 skop. Kita tengok ni. Yang saya akan bawa hebatnya Rasulullah dalam mendidik anak. Saya fokus kepada anak-anak. Kemudian slot kedua iaitu Ustaz Luqman. Baik tu pun gambar. Teladan Nabi dalam mendidik permaisuri hati. Fokus bagaimana nak mendidik isteri, tetapi tip yang dikongsikan bagaimana juga nak mendidik suami. Okay, slot parenting modern gaya Rasulullah buat remaja Bondeno. Jadi Bondeno pun memang ada tulis buku parenting dan juga parent thanks. Jadi insya-Allah saya sangat mengalu-alukan, mengajak tuan-puan sekalian untuk hadir kepada seminar ni. Kita akan berkongsikan tip-tip praktikal, bukan teori. Semoga dengan tuan-puan datang, hadir, kita dapat betul-betul membina sebuah rumah tangga yang bahagia hakiki. Yang mana acuannya daripada contoh-contoh Nabi. Yang praktikal yang kita boleh buat seharian. Jadi insya-Allah pagi sampai petang anda akan dapat pelbagai ilmu yang bermanfaat. Okey? Kita buat webinar bukan selalu 5 bulan sekali, 6 bulan sekali saja. Jadi sila daftar pada nombor itu tertera. Okey, tunjuk tu. Kira boleh tunjuk sambung. Okey. Pergi itu dulu kat kepek-kepek. Kepek sedap. Masya-Allah. Ustazah, alhamdulillah. Rempah ni kita ada banyak pilihan yang kecil dengan yang besar. Ya, ada macam-macam pilihan ada kat sini. Ada lebih daripada 10 pilihan rempah tunjuk dekat sini. Kemudian ini semua madu. Madu kita ada 5 jenis madu. Madu lemon, madu flora, madu cengkeh, madu sidir. Kemudian madu-madu dekat sini istimewanya dia bukan madu campuran. Lebah bersarang dekat pokok lemon, pokok flora, pokok cengkeh dan seterusnya lah. Kemudian ini minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda biji, kismis, sunas. Dan kita ada air zam-zam. Kita repackkan jadi kepada 500 ml, RM25 sahaja. Dan ini koleksi Jamazan lah. Yang kecil ada dan yang besar pun ada. Yang kecil 300,5, yang besar 500,5.
Kemudian saya bilang yang tadi kepada lelaki yang eksklusif. Sekarang kita ada buat potongan sempena anniversary Ustazah Asma Arin dan Ustaz Tengku Fazli yang ke-16 tahun. Jadi kita ada potongan RM16 lah sempena anniversary yang ke-16 tahun dan potongan RM16 untuk semua jubah. Jubah lelaki, pakaian lelaki, ni jubah cotton. Ini antara contohnya lah jubah cotton lelaki. Kemudian ini antara contoh jubah koshibo kanak-kanak. Jubah koshibo kanak-kanak. Kain dia sangat licin dan lembut, senang digosok dan tidak mudah kedut. Jadi kemudian ini adalah sejadah eksklusif. Kita ada banyak pilihan sejadah dekat sini. Sejadah eksklusif, sejadah Kaabah, sejadah mimbar. Ini saya boleh tunjuk contoh untuk yang ini. Ini sejadah eksklusif. Boleh tengoklah dekat sini dia punya material dia sangat gebu dan tebal. RM120 dan kita ada potongan RM16 untuk semua item lah. Termasuk sejadah. Yang ini baju Melayu, dewasa dan juga kanak-kanak di atas. Okay. Kemudian ini untuk kurta. Kurta kita ada lengan panjang dan juga lengan pendek. Lengan panjang macam ni lah. Okay. Kemudian Ustaz Ilyas tanya, jubah lelaki ada tak? jubah lelaki ada. Yang tadi. Ada Ustaz? Jubah lelaki ada. Cotton dengan kain licin. Kemudian dengan pendek pun ada. Ni kurta. Kurta. Ini untuk saiz yang besar lah. Jadi kalau saiz yang kecil, Saya kanak-kanak pun ada. saiz kanak-kanak pun ada. Ini dewasa antara pilihan warna yang ada. Kemudian kita ada pilihan untuk telekong kanak-kanak. Ini telekong eksklusif Naimah. Boleh dipadankan dengan ini lah. Dewasa punya telekong. Corak dia sama. Yang ni dengan boleh match dengan ibu dan anak. Sulaman yang samalah. Telekong Naimah. Okey. Kemudian telekong Naimah ni telekong paling eksklusif dekat sini, RM138. Sulaman dia yang sangat kemas. Kemudian ini adalah telekong Syahira, ada manik RM98 dan ada potongan RM16. Kemudian ini RM88. Dan yang paling mampu milik adalah yang inilah RM48. Telekong Lycra. Dan satu lagi Lycra ni bukan jenis Lycra yang melekat di badan. Lycra yang lembut lah. Kemudian kita ada tudung komokli, tudung kanak-kanak dan tudung dewasa. Kakak, ada yang tanya, online ada tak? Online ada. Boleh tengok dekat Shopee Gallery UAH ataupun website Gallery UAH juga. Okay, kemudian ini adalah antara baju yang terbaru lah. Kak ini tak kak? Kalau gelap tak? Apa dia? Okey, ini antara baju yang terbaru. Baju material Comocrit Korea. Tak perlu nak iron sangat pun sebab dia tidak mudah kedut. Okey, kat sini ada banyak pilihan lah. Semua ni corak-corak abstrak saja. RM1. Yang ini harga dia RM89. RM89. Ini antara baju-baju yang new arrival. Yang ni yang pertama. Yang kedua adalah mini jubah lah. Okey, mini jubah. Ni mini jubah. Ini antara pilihan warna yang ada, harga RM109. Kemudian ini jubah Naura, kain Nagada Valentino. Kalau tengok dekat, dia punya material dia sangat lembut dan loose. Kalau pakai dia memang nampak cantik lah, nampak flowy. Okay. Kemudian yang ini jubah Jannah, juga ada potongan RM16. Untuk jubah Jannah ni untuk normal size, harga asal RM95. Selepas potongan RM79 sahaja. Tagging sikit. Ini kita ada tagging ni lah, Asma Harun dan logo dia. Okay. Kemudian ini adalah pilihan abaya. Abaya kita dekat sini semua batu yang warna hitam lah, yang tak nampak yang menyelah sangat. Ni antara batu dia lah.
Yang ni antara abaya yang tiada batu. Corak-corak abaya kat sini semua yang ustazah pilih sendiri dekat supplier. Jadi antara contoh-contoh buku yang ada dekat galeri lah. Buku di bawah usaha sendiri yang ini, set soft cover, Ya Allah aku rindu, jangan biarkan aku sendiri, Ya Allah kepadamu aku kembali dan aku bahagia. Untuk set ini kita ada dua. Yang pertama ini adalah soft cover dan untuk set hard cover yang macam ni lah. Kulit dia keras macam ni. Tapi isi dia dalam sama je lah dengan soft cover. Cumanya istimewanya yang hard cover ni, dia ada free 150 wanita dambaan syurga dan juga dapat kotak eksklusif. Sesuai lah untuk buat hadiah hantaran ataupun hadiah hari lahir. Okay. Baru. Kemudian ini adalah buku tips keluarga bahagia. Juga penulisnya adalah Ustazah Asma Harun sendiri. Sama juga RM18 sahaja. Okay. Okay, kemudian ini adalah kaftan Terengganu. Kita ada lengan panjang dan lengan pendek. Untuk lengan panjang RM85, lengan pendek RM75. Okay, kemudian ini adalah jubah ni lah. Jubah ni disertakan sekali dengan, dijahit sekali dengan hand sock. Jadi senanglah, tak perlu fikir untuk pakai hand sock kan. Terus sarung ada hand sock. Jadi dua jenis, yang ni design satu, design dua yang ni, yang kosong. Dua-dua jenis ada hand sock lah, dijahit dengan hand sock sekali. Okay, kemudian dress Medina, coraknya bagus lah. Material licin. Okay. Kemudian kita ada skirt. Kalau siapa yang tak suka skirt yang begini, kita ada skirt yang plain sajalah, yang tak ada cutting dekat bawah tu. Kemudian ni adalah pilihan blouse. Minggu ni hari Sabtu. Live sharing berdua. Ini adalah abaya kanak-kanak. Harga asalnya RM99, tapi selepas les potongan RM16 akan dapat RM83 sahaja. Okay, kemudian ini dress kanak-kanak. Okay. Dan ini adalah contoh aksesori yang ada kat sini. Inner, hand sock dan nikop dan pudar. Macam berapa harga jubah? Mana jubah mana? Gold dengan lima. Okey. Okey, untuk jubah ni harga asalnya RM155, tetapi selepas les RM16, RM139 sahaja. Dia ada banyak design lah. Yang ni yang design yang pertama. Kemudian design yang kedua, dia belah macam tu. Kemudian belah tengah. Macam cardigan lah, cardigan labu. Tak ada yang tanya, semua dapat potongan RM16 ke? Ada yang ada yang tak ada. Zati bagi tahu maksud gagak dia.
Subhanallah. Alhamdulillah. Banyak